Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, tolong komen clear ke tak clear ya. Okay, jelas clear Terpaksa pakai handphone bertukar daripada laptop, tak tahu kenapa, mungkin dia hang kot. Okay, kita sambung balik yang tadi. Okay, kita sambung balik. Wa idza batala tasalsul batala ma yuaddihi ilaihi. Jadi apabila batal tasalsul tadi, maka batallah perkara yang demikian berlaku pada hak Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu perkara yang baharu. Maka sabitlah kidam bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dan sabitlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu azali, iaitu tidak ada permulaan bagi dia. Yaqulu Subhanahu Wa Taala huwal awwal wal akhir. Dan Allah Subhanahu Wa Taala itu dialah yang mula, dialah yang sudah, dialah yang akhir. Okey, yang dimaksudkan dengan al-awwal wal akhir itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, dia tidak ada permulaan bagi kewujudan dia, dan juga tidak ada kesudahan bagi kewujudan dia. Okey. Sifatul baqa. Yang dimaksudkan dengan sifat baqa itu adalah adamu akhiriyatil wujud, fallahu subhanahu wa ta'ala azali. Yang dimaksudkan dengan sifat baqa itu adalah tidak ada kesudahan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah azali. Maka yang dimaksudkan dengan azali itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesudahan bagi dia, bukanlah dia itu yang paling akhir. Bukanlah dia yang paling akhir kehidupan. Itu salah Jadi ai mawjudun bila bidayah wa abadi. Dan juga kewujudan dia itu tidak ada, iaitu yang dimaksudkan dengan demikian itu adalah kewujudan dia itu tidak ada kesudahan, dan juga dia adalah abadi, kekal selamanya. Gambar ni memang jelas sebab saya pakai handset. Handset ni memanglah demi megapixel dia tinggi. Saya pakai laptop tu VGA je. Okay. Tapi tak apalah, nak dengar suara je pun. Bukan nak tengok muka saya pun, tak insert. Okay. Suara agak jauh. Maksudnya tak jelas ke? Testing. Ni jalan ke tak speaker saya ni? Testing. Okey, saya faham. Maksudnya saya kena dekatkan lah. Sekejap ya. Sekejap ya. Okey. Speaker ni jelas tak? Kuat? Okey, kalau kuat kita sambung Okey, tolong komen kalau tak kuat Okey, sekarang ni dah jelas ke belum? Kuat jelas Okey, kalau tak jelas bagi tahu. Okey, komen kalau tak jelas bagi tahu Alright. Okey, kita sambung lagi. Kan dah rugi 20 minit kat situ. Okey, adamun akhiriyatil wujud, fallahu subhanahu wa ta'ala azali. Jadi tidak ada kesudahan bagi kewujudan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia adalah azali, tidak ada kesudahan. Jadi sebelum itu saya jelaskan dulu, kena faham bahawasanya
bagi sifat qidam dan sifat baqa' ni, dia ada dua jenis. Ada yang qidam di zatihi, ada yang qidam aradi. Jadi kalau qidam zati itu maksud dia adalah qidam itu ataupun la bidayatan liwujudihi, itu adalah secara zatnya. Zat Allah Subhanahu wa taala itu dia adalah qidam zati. Qidam ni terbagi pada dua daripada sudut bahasa Ada qidam zati, ada qidam aradi. Contohnya, qidam zati yang dimaksudkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala tidak ada permulaan ataupun dia adalah sesuatu yang mendahului yang lain. Maka dia qidam secara zati. Dia bukan yang Allah ciptakan kepada makhluk yang lain. Contohnya, kamu dengan bapa kamu adalah qidam daripada kamu. Maka bapa kamu itu adalah qidam daripada kamu, maka bermaksud bahawa bapa kamu itu adalah mendahului kamu. Jadi bapa kamu itu qidam dia tu disebut sebagai qidam aradi. Dia bukan qidam zati Maksud qidam daripada sudut bahasa adalah dialah yang mendahului sesuatu yang lain. Maka kalau bapa kamu itu menjadi qidam kepada kamu, maka dia adalah qidam aradi. Sebab apa qidam aradi? Sebab dia mendahului kamu itu dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan sifat qidam tadi itu kepada dia. Manakala qidam zati ini adalah Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan qidam zati kerana qidamnya sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah kerana zat dia sendiri yang bersifat dengan qidam, dan tidak ada yang menjadikan qidam dia itu tidak ada yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan qidam tersebut. Bukanlah qidam itu dijadikan oleh sesuatu yang lain, tetapi qidam tersebut adalah qidam yang sememangnya sedia kala ada pada hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan sifat baqa'. Baqa' ini dia ada dua. Ada baqa' zati dan juga ada baqa' aradi. Yang dimaksudkan dengan baqa' zati itu adalah kekalnya sesuatu itu adalah dikarenakan oleh sifat zat dia tu sememangnya kekal. Manakala baqa' aradi pula adalah kekalnya sesuatu dikarenakan oleh dia diberikan kekekalan oleh sesuatu. Contoh saya bagi contoh mudah. Baqa' zati adalah Allah Subhanahu wa taala, iaitu la nihayatan liwujudihi. Itu adalah baqa'. Itu adalah takrifan bagi baqa'. Akan tetapi baqa'nya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dikarenakan oleh diri dia sendiri, iaitu sifat dia itu sedia kala bersifat dengan sifat baqa'. Manakala baqa' yang bersifat dengan aradi, iaitu baqa' aradi ini adalah seperti syurga. Kita tahu bahawasanya syurga itu dia tidak qidam, tetapi dia itu adalah kekal selama-lamanya berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Begitu banyak dalil daripada Al-Quran dan hadis menunjukkan bahawasanya syurga itu adalah kekal dan neraka itu juga adalah kekal. Jadi syurga dan neraka ini kekal, dia adalah bersifat dengan sifat baqa'. Tetapi baqa'nya syurga dan neraka ini bukanlah kerana zat dia sendiri yang bersifat dengan sifat baqa' tersebut, tetapi baqa'nya syurga dan neraka ini adalah kerana dia diberikan kekekalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia tetap kekal. Maka sifat baqa' bagi syurga dan neraka adalah baqa' aradi. Okey, boleh faham Jadi kalau tak faham bagi tahu Okey, ai mawjudun bila bidayatin, iaitu kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak ada kesudahan, dan Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekal secara zati dia, iaitu dia adalah abadi, kekal buat selama-lamanya. Ai baqin bila nihayah, iaitu kekekalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada kesudahan, li'annahu wajibul wujud, kerana sifat Allah Subhanahu wa taala itu sudah sememangnya dia bersifat dengan wajibul wujud yang menjadikan dia itu bersifat dengan baqa'. Jadi yang bersifat dengan baqa' ini, yang sememangnya baqa' zati ini hanyalah yang wajibul wujud. Adapun sifat baqa' yang lain itu, iaitu baqa' yang aradi seperti syurga dan neraka itu, dia dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dikarenakan oleh diri dia sendiri. Kerana syurga dan neraka semuanya adalah perkara yang mungkin, semuanya adalah perkara yang
hadis, perkara yang baharu, dia diwujudkan daripada tiada kepada ada. Maka oleh kerana itu, baqa' dia tu adalah bukanlah baqa' zati, tetapi baqa' aradi. Jadi yang baqa' zati ini hanyalah wajibul wujud, manakala baqa' aradi itu adalah mungkinul wujud ataupun hadisul wujud, iaitu sesuatu perkara yang baharu. Fawujuduhu nafsun zatuhu wa man kana wujuduhu nafsuhu nafsun zatahu la ya'dam li'anna ghairuhu la yastaqil bil ijad. Jadi kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dikeranakan oleh diri dia sendiri, dikeranakan oleh zat dia, bukan dia dikeranakan oleh sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kewujudan dia adalah disebabkan oleh diri dia sendiri, bukan disebabkan oleh diri dia sendiri, itu memberi maksud bahawasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan diri dia sendiri. Dia bukan macam tu. Tapi maksud dia adalah sedia kalanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada permulaan kewujudan bagi dia, maka dia tidak diciptakan oleh sesuatu, dan dia juga tidak dia juga tidak menciptakan diri dia untuk dia wujud. Maka sifat kewujudan dia itu, sifat qidam dia itu adalah disebabkan oleh diri dia sendiri. Itu adalah maksudnya dia telah sedia kala bersifat dengan demikian. Okey. Manakala baqa'nya Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan dikarenakan dia mencipta diri dia untuk baqa', tetapi baqa'nya Allah Subhanahu wa taala itu adalah dikarenakan oleh sifat dia yang sememangnya bersifat dengan sifat baqa', iaitu baqa'nya dengan diri dia sendiri. Itu dinamakan sebagai baqa' zati, bukan baqa' aradi. Okey. Man kana wujuduhu nafsun zatuhu la yu'dam, iaitu tidak berlaku ketiadaan kepada dia, kerana selain daripada dia itu la yastaqil bil ijad, tidak kekal kewujudan dia, wala bil i'dam, dan tidak kekal ketiadaan dia. Wa idza kana al-amru kadzalika fa huwa wahdahu al-mustaqil bidzalik. Maka apabila berlaku demikian, maka dialah semata-mata yang bersifat dengan sifat demikian. Wali annal baqa' sifatun kamal, kerana sifat baqa' itu adalah sifat yang sempurna bagi hak Allah Subhanahu wa taala, dan setiap kesempurnaan itu hanyalah disifatkan hanyalah Allah yang memiliki sifat-sifat tersebut. Li'annahu idza lam yusafu bil baqa', kerana Allah Subhanahu wa taala itu kalaulah seandainya dia tidak bersifat dengan sifat baqa', la tasifu bil fana'. Okey. Idza lam yusafu bil baqa' la tasifu bil fana' wal fana' naqsun. Maka kalau dia tidak bersifat dengan sifat baqa', nescaya akan diisbatkan bagi dia adalah sifat fana', dan fana' itu adalah naqsun, iaitu fana' itu adalah tidak sempurna, fana' itu adalah lemah, dan fana' itu adalah tidak layak bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Yatanazzahu anhu subhanahu wa taala, dan maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat tersebut. Okey. Masih jelas tengok ni ramai tak masuk ni, ada 100 orang je, ada 80 orang dah menghilangkan diri Mungkin line tak ada, mungkin data dah habis Saya nak tolong pun tak tahu nak tolong macam mana Yang ni paling simple lah saya buat Okey, yaqulu azza wa jal. Jadi telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, kullu syai'in halikun illa wajha. Setiap sesuatu itu pasti akan musnah kecuali wajah dia, iaitu wajah dia itu bukanlah muka Allah, tetapi yang dimaksudkan dengan wajah itu adalah zat dia, seperti mana yang telah ditakwilkan oleh para ulama salaf dan ulama khalaf. Wa yaqulu kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika. Setiap segenap segala sesuatu itu pasti akan musnah kecuali wajah dia sahaja yang kekal. Yang dimaksudkan wajah dia itu kekal adalah wajah zat dia sahaja yang kekal. Okey, ada yang lain tak okey ke? Ada yang lain sangkut-sangkut lagi ke? Jelas Mohon komen kalau tersangkut ke apa, bagi tahu Takut saya tak perasan dia sangkut macam tadi Okey, tadi tu entah apa hal lah komputer tu. Saya rasa bukan komputer, rasa macam Facebook yang problem Okey, sifatul mukhalafah lil hawadis. Okey, sifat mukhalafah lil hawadis. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat mukhalafah lil hawadis?
Mukhalafatuhu lil hawadis itu adalah bersalahan Allah dengan segala perkara yang baharu. Yang dimaksudkan bersalahan Allah dengan segala perkara yang baharu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada perumpamaan bagi dia walau sesuatu pun daripada segala sesuatu, dan juga tidak ada musyabihah ataupun tidak ada penyerupaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala sesuatu. Kita dah tahu bahawasanya sifat-sifat yang kita bincangkan ini adalah sifat salbiyah. Jadi sifat salbiyah ini yang wajib kita tahu, bukan hanya sifat yang wajib bagi Allah. Bukan hanya yang wajib kita tahu adalah qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi wahdaniyah saja. Tetapi kita wajib untuk mengetahui lawan bagi sifat tersebut. Kerana apa? Kerana lawan bagi sifat tersebut adalah kerana kita nak menafikan sifat-sifat lawan tersebut, bukan kita nak mengisbatkan sifat-sifat yang wajib tersebut. Jadi untuk menafikan sifat lawan bagi tersebut, maka kita perlu tahu bahawasanya apakah sifat-sifat lawan bagi sifat-sifat salbiyah. Jadi qidam itu, contoh seperti sifat qidam, kita bukan nak mengisbatkan sifat qidam sahaja, tetapi kita perlu menafikan dahulu sifat-sifat hudus bagi Allah, sifat baharu bagi Allah. Begitu juga dengan baqa, kita bukan nak mengisbatkan baqa semata-mata, tetapi perlu wajib bagi kita untuk menafikan bagi Allah itu bersifat dengan sifat fana, iaitu sifat yang musnah. Manakala sifat mukhalafah lil hawadis ni bukan kita nak mengisbatkan sifat bersalahan Allah dengan segala perkara yang baharu, tetapi kita nak mengisbatkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala penafian terhadap penyerupaan Allah dengan segala perkara yang baharu. Itu yang wajibnya. Okey. Yang wajibnya adalah penafian terhadap penyerupaan Allah dengan segala sesuatu yang baharu. Apakah yang dimaksudkan dengan baharu? Kita tahu bahawasanya hukum akal ni ada 3. Ada yang wajib, ada yang mustahil, ada yang harus. Ini kita dah belajar dalam kelas, dalam tutorial. Saya tak pasti dalam kuliah. Jadi hukum akal ada yang wajib. Wajib itu maksud dia wajibul wujud. Bersalahan Allah itu adalah bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu bermaksud bersalahan Allah itu dengan segala perkara yang baharu. Maksud bersalahan Allah dengan segala perkara yang baharu itu maksudnya penafian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan sifat yang menyerupai perkara yang baharu. Itu maksud dia kat situ. Mukhalafah lil hawadis, bersalahan. Mukhalafah itu adalah bersalahan. Bersalahan itu dengan perkara yang baharu. Bersalahan Allah dengan perkara yang baharu itu adalah maksudnya penafian terhadap bahawasanya Allah itu menyerupai dengan perkara yang baharu. Sebab tu nama dia sifat nafsiyah, sifat salbiyah, iaitu sifat yang nak menafikan lawan bagi dia. Jadi nak nafikan lawan bagi dia, maka adanya perkara baharu, maka kita nak nafikan, maka kita katakan bahawasanya Allah bersalahan dia dengan segala perkara yang baharu. Boleh faham Hamizah? Boleh faham Kalau boleh faham, komen faham Okey. Okey, ta'rif bagi sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Mukhalafatuhu lil hawadis maksud dia adalah bersalahan dia dengan segala perkara yang baharu itu, iaitu menafikan Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai dengan perkara yang baharu. Jadi makna mukhalafah lil hawadis itu adalah adamul mumasalah awil musyabihah lil hawadis, iaitu penafian Allah Subhanahu wa ta'ala, penafian terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala daripada penyerupaan Allah dengan segala perkara yang baharu, ataupun penafian terhadap segala yang menyerupai Allah dengan segala perkara yang baharu. Okey. Jadi adamul mumasalah awil musyabihah lil hawadis, iaitu penafian penyerupaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan penafian kesamaan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perkara yang baharu itu daripada sudut zat, daripada sudut sifat, daripada sudut af'al. Jadi kita dah belajar tentang isu kam mutasil dan kam mufasil tadi.
kam muttasil itu kita nak nafikan apa? Ni kita belajar dalam perbahasan sifat wahdaniyah awal-awal tadi, yang kalau dalam kuliah sebelum ni kita dah jelaskan tentang penafian Allah dengan penafian Allah terhadap kam muttasil fi zat, kam muttasil fi sifat, dan kam muttasil fil af'al, serta kam munfasil fi zat, kam munfasil fi sifat, dan juga kam munfasil fil af'al. Jadi dengan kam-kam yang 5 ini, kamuman yang 5 ini, maka penafian ini juga merangkumi penafian terhadap penyerupaan Allah dengan segala perkara yang baharu. Jadi ta'rif bagi mukhalafah lil hawadis ini sebenarnya dia dah terkandung di dalam perbahasan sifat wahdaniyah juga tadi. Jadi perbahasan sifat wahdaniyah kita bincang tentang kam muttasil dan kam munfasil fi zat. Sama dah ni, iaitu penafian berbilang-bilangnya. Maka di sini adalah kita nak nafikan penyerupaan Allah juga daripada sudut zat, daripada sudut sifat, dan juga daripada sudut af'al. Jadi tidak ada penyerupaan Allah daripada sudut zat, daripada sudut sifat, daripada sudut af'al ini termasuk di dalam perbahasan kam munfasil fi zat, kam munfasil fi sifat, dan juga kam munfasil fil af'al. Jadi ketiga-tiga kam ini dah termasuk di dalam perbahasan mukhalafah lil hawadis dan juga perbahasan wahdaniyah. Sebab tu para ulama kebiasaannya apabila dia bahaskan mukhalafah lil hawadis, dalam masa yang sama dia bahaskan juga perbahasan sifat wahdaniyah. Sebab penafian terhadap penyerupaan Allah dengan segala perkara yang baharu itu, penafian terhadap penyerupaan Allah dengan segala perkara yang baharu itu termasuk di dalamnya makna yang sama dengan kam munfasil fi zat, kam munfasil fi sifat, dan juga kam munfasil fil af'al. Okey, boleh faham Fadzatuhu ta'ala laysat bijismin wala 'aradin wala taqda'u lil zaman. Maka zat Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia bukanlah jisim. Ni kena faham. Okey, sebelum kita faham Allah Subhanahu wa ta'ala ini perlu dinafikan daripada segala sifat-sifat kekurangan, kita kena faham dulu apakah yang dimaksudkan dengan alam. Sebelum ni kita dah jelaskan juga dalam perbahasan apakah itu hukum akal, apakah itu hukum syarak, dan apakah itu hukum adat. Dan juga perlu difaham apa itu ta'rif bagi perkara-perkara ni. Okey, kita kena faham dulu. Ulama apabila dia sebut asyai'un, maka asyai'un itu di alam ini termasuk di dalamnya segala perkara. Asyai' itu sesuatulah. Yang dimaksudkan dengan sesuatu itu ada perkara yang wajibul wujud, ada yang perkara yang mustahil wujud, ada yang perkara yang mumkinul wujud. Jadi asyai'u tu iaitu sesuatu yang disebut sebagai wajibul wujud, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala itu dia bersifat dengan wajibul wujud, manakala selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu disebut sebagai mumkinul wujud. Mumkinul wujud. Okey, manakala yang mustahil wujud juga adalah sesuatu yang memang tidak wujud lah, maka tidak disebut sebagai kewujudan dia ada di alam ini. Okey, maka yang disebut sebagai alam, apakah ta'rif bagi alam? Alam itu adalah, kalau ulama salaf mereka mentakrifkan alam ini sebagai alam ini adalah sebagai kullu ma siwallah, iaitu setiap sesuatu selain daripada Allah. Jadi disebabkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sahajalah yang bersifat dengan wajibul wujud, maka selain daripada Allah itu hanyalah mumkinul wujud. Tidak mungkin ada dua wajibul wujud di dalam alam ini, dan juga di luar alam pun tidak mungkin ada dua wajibul wujud. Ini adalah bertentangan dengan hukum akal yang mana kita telah bincangkan tadi dalam perbahasan wahdaniyah. Jadi perbahasan wahdaniyah kita dah jelaskan bahawasanya tidak mungkin wujudnya berbilang-bilang Allah ataupun berbilang-bilang Tuhan, kerana Tuhan yang wajibul wujud ini hanya satu sahaja. Okey. Jadi yang dimaksudkan dengan alam itu, apakah yang ditakrif dengan alam? Bukan alam yang macam kita tengok ni, alam ni bumi. Bumi ni bukan alam. Bumi ni bukan alam, bukan sahaja alam, dia adalah sebahagian daripada alam. Manakala alam yang dimaksudkan ini adalah al-alam yang dimaksudkan oleh ulama salaf adalah kullu ma siwallah. Selain daripada Allah, semua alam belaka. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kewujudan dia telah mencipta, dia belum mencipta lagi segala sesuatu, maka bersendirilah dia
dalam kewujudan dia. Maka tidak ada sesuatu, tidak ada masa, tidak ada tempat, tidak ada jisim, tidak ada arash, tidak ada langit, tidak ada bumi, tidak ada air, tidak ada segala sesuatu yang berada di sekeliling, semua tak ada belaka. Maka pada waktu tu Allah itu hanya dia sahajalah Tuhan yang wujud. Tetapi setelah dia mencipta makhluk, maka kesemua makhluk ini disebut sebagai alam. Malaikat alam, arash alam, syurga alam, neraka alam, kursi alam, apa lagi alam. Setiap sesuatu selain daripada Allah, semua alam belaka. Maka Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah wajibul wujud, dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah mumkinul wujud. Dan yang mumkinul wujud ini disebut juga ulama sebagai al-alam, iaitu kullu ma siwallah, setiap sesuatu selain Allah semuanya alam belaka. Okey, boleh faham Kalau faham tolong komen faham, kalau tak faham cakap tak faham Okey. Maka yang disebut sebagai kullu ma siwallah, iaitu yang disebut sebagai selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya adalah alam belaka. Maka alam ini adalah hadisun. Maka alam ini adalah perkara yang baharu. Perkara yang baharu tu maksud dia, perkara yang baharu itu maksud dia adalah dia diwujudkan daripada tiada kepada ada. Maka dia adalah baharu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dia tidak diwujudkan daripada tiada kepada ada. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala dia adalah wajibul wujud, dan yang wujud daripada tiada kepada ada itu disebut sebagai mumkinul wujud ataupun hadisal wujud, iaitu sesuatu perkara kewujudan yang baharu ataupun kewujudan yang mungkin. Apa takrif bagi mungkin? Mungkin ini adalah sesuatu benda yang boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud. Manakala yang wajibul wujud ini adalah, ini kita faham hukum akal dulu Hukum akal ini terbagi pada 3, iaitu wajibul wujud, mustahil wujud dan mumkinul wujud. Yang disebut dengan wajibul wujud ini adalah yang disebut sebagai wajibul wujud ini adalah takrif dia adalah tidak boleh menerima ketiadaan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ini disebut sebagai wujud, wajibul wujud, kerana kewujudan dia tu adalah wajib. Maka apabila kewujudan dia adalah wajib, maka dia tidak boleh berlaku ketiadaan pada dia. Sama ada ketiadaan pada sebelum ini, ataupun ketiadaan pada masa sekarang, ataupun ketiadaan pada masa akan datang. Jadi sebelum ni Allah tiada ke? Tak. Sebelum ni Allah memang telah pun wujud. Maka sekarang Allah wujud tak? Allah wujud juga. Dan akan datang Allah pasti wujud tak? Allah pasti wujud, kerana dia bersifat dengan kekal selama-lamanya. Maka alam itu pula, alam iaitu setiap sesuatu selain daripada Allah. Tak kisahlah alam itu sama ada malaikat, sama ada Al-Quran, sama ada malaikat, sama ada mushaf Al-Quran, sama ada Nabi, sama ada aras, sama ada kursi, sama ada langit, sama ada bumi, sama ada syurga dan neraka, semua disebut sebagai alam belaka. Apa yang selain daripada Allah semua alam belaka. Maka alam ini tadi wajibul wujud, takrif dia adalah yang sesuatu yang tidak boleh menerima ketiadaan, dan wajibul wujud ini hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala selain daripada wajibul wujud ini yang telah pun wujud di alam ini, maka disebut sebagai mumkinul wujud. Mumkinul wujud ini adalah apa takrif dia? Takrif bagi mungkin adalah boleh jadi wujud, boleh jadi tak wujud, iaitu wa huwa ma yuqbalul wujud wal adam. Sesuatu yang boleh menerima kewujudan dan juga boleh menerima ketiadaan. Maka sesuatu yang boleh menerima kewujudan dan boleh menerima ketiadaan ini disebut sebagai mumkinul wujud. Jadi contohnya seperti manusia. Manusia ni sebelum ni ada tak? Tak ada. Jadi oleh kerana dia tiada, maka dia pernah berlaku ketiadaan pada dia. Maka dia boleh menerima ketiadaan. Adapun manusia sekarang ni dah ada ke belum? Contoh macam saya ni dah ada ke belum? Dah ada. Maka sebelum ni saya tiada, kemudian sekarang saya ada. Maka saya boleh menerima ketiadaan, saya juga boleh menerima kewujudan. Maka yang boleh menerima ketiadaan dan boleh menerima kewujudan itu disebut sebagai mungkin. Mungkin. Dan setiap yang mungkin itu pasti dia adalah baharu. Kerana apa dia baharu? Kerana sebelum ini dia tak ada, sekarang dia ada, maka dia baharulah. Maka dia adalah sesuatu perkara yang baharu. Apakah yang dimaksudkan pula dengan mustahil wujud? Mustahil wujud itu adalah sesuatu yang disebut sebagai ulama wahwa ma la yuqbalul wujud, sesuatu yang tidak boleh menerima kewujudan. Jadi apa contoh yang tidak boleh menerima kewujudan?
Kita contohkan antara dia adalah Tuhan yang kedua. Wa huwa ma la yuqbalul aqli wujuduhu. Sesuatu yang akal manusia tidak boleh menerima kewujudan dia. Contohnya akal manusia takkan mampu untuk faham wujudnya Tuhan yang kedua, sebagaimana yang telah kita bahaskan dalam perbahasan sifat wahdaniyah tadi. Jadi tak mungkin di alam ini ataupun walaupun di luar alam ini sekalipun tidak mungkin wujudnya Tuhan yang kedua. Maka perkara yang mustahil ini tidak mungkin berlaku pada hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mustahil wujud ini antara dia adalah Tuhan yang kedua, dan juga perkara-perkara yang mustahil lah. Perkara yang mustahil itu susahlah kita nak gambarkan sebab benda tak wujud kan. Jadi tidak adalah. Jadi Tuhan yang kedua itu adalah mustahil wujud. Maka oleh kerana dia mustahil wujud, maka wahwa ma la yuqbalul wujud ataupun wahwa ma la yuqbalul aqlu wujuduhu, iaitu sesuatu yang tidak boleh menerima kewujudan, maka itu adalah mustahil wujud. Maka itulah hukum akal. Okey, itulah dia hukum akal. Okey, maka Allah Subhanahu Wa Taala itu bersalahan sifat dia, bersalahan zat dia itu dengan perkara yang baharu. Bermaksud bersalahan itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyamai dengan perkara yang baharu. Adamul mumasalah abil musyabihah. Okey, fazatuhu ta'ala laysa bijismin. Tadi telah kita jelaskan tentang apakah yang dimaksudkan dengan alam. Alam itu adalah kullu ma siwallah, setiap sesuatu selain daripada Allah. Itu takrifan daripada ulama salaf dan sebahagian khalaf. Manakala bagi ulama khalaf, ulama-ulama mutakallimin selepas daripada ulama salaf, mereka mentakrifkan dengan lebih terperinci apakah yang dimaksudkan dengan alam. Jadi ulama khalaf mentakrifkan, mutakallimin khalaf mentakrifkan bahawasanya alam ini adalah al-alam bermakna kullu jauharin wa aradin, iaitu setiap jauhar dan arad. Apa yang dimaksudkan dengan jauhar, apakah yang dimaksudkan dengan arad? Okey, kita dah faham tentang apakah itu zat dan juga sifat. Zat dan juga sifat. Zat itu adalah sesuatu benda yang berdiri dengan sendiri, manakala sifat pula adalah sesuatu yang mesti berdiri di atas zat. Dia tidak boleh berdiri dengan sendiri. Contoh kita tengok dinding kat tepi ni. Dinding ni, dinding. Kita tengok dinding ini adalah satu zat, manakala warna dia adalah sifat. Tidak mungkin kita tengok sifat itu boleh berdiri seorang-seorang. Pernah nampak warna putih tu keluar pergi jalan seorang-seorang? Warna putih tu pergi jalan, terbang di udara, warna putih je, bukannya cat tu, warna putih tu. Maka tak mungkin berlaku. Ataupun kamu tengok muka saya ni warna coklat, jadi kamu takkan nampak bahawasanya pernah kamu nampak warna coklat Ustaz Aida pergi terbang jalan seorang-seorang. Dia takkan jadi begitu. Jadi warna itu adalah salah satu daripada sifat-sifat yang mana dia mesti berdiri di atas zat. Jadi zat saya ni lah zat saya, manakala sifat-sifat itu adalah sesuatu yang berdiri di atas zat saya. Jadi di antara sifat-sifat yang ada pada saya adalah warna, bentuk, rupa dan sebagainya. Semua itu adalah sifat bagi saya. Manakala zat pula adalah sesuatu yang berdiri dengan sendiri. Kamu tengok saya boleh berdiri dengan sendiri, maka itu adalah zat. Maka yang dimaksudkan dengan jauhar dan arad, jauhar itu adalah dimaksudkan dengan jauhar adalah wa huwa juz'un lazi la yatajazza. Okey, wa huwa juz'un lazi la yatajazza, iaitu sesuatu zat ataupun sesuatu juzuk yang mana dia tidak lagi boleh dipecah. Contoh juzuk yang tak lagi boleh dipecah, contoh kita ambil earphone ni, kita pecah, stuck lagi. Allah, orang lain macam mana? Okey, sangkut lagi ke? Kalau sangkut tolong bagi tahu, tolong komen. Tolong komen okey tak? Okey tu kau sah swik tu. Kamu seorang je yang sangkut kot. Okey. Contoh kita katakan juz'ul lazi la yatajazza itu adalah contoh kita ambil earphone ni, kita kerat sampai dia jadi juzuk yang tak lagi boleh dipecah. Okey, sampai dia jadi juzuk yang tidak lagi boleh dipecah. Okey, juzuk yang tidak lagi boleh dipecah adalah
contohnya kita pecahkan sesuatu sampai dia tak lagi boleh dipecah. Jadi kalau kita katakan juzuk yang tidak lagi boleh dipecah adalah contoh seperti kalau kita tahu sekarang ni, juzuk yang tidak lagi boleh dipecah adalah seperti penemuan yang terbaru adalah atom lah. Atom, juzuk yang tak lagi boleh dipecah. Tapi ada sebahagian ulama dia katakan bahawasanya atom tu belum lagi mencapai maksud arad. Atom tu belum lagi mencapai maksud jauhar. Jadi jauhar itu adalah juzuk yang tak lagi boleh dipecah. Sebab penemuan terbaru kata dalam atom ada pula satu benda lagi yang disebut sebagai juzuk lagi yang disebut sebagai nukleus pula. Ada lagi yang disebut sebagai proton dan elektron pula. Jadi ada nukleus, ada elektron dan banyak lagi. Jadi penemuan sains ni dia adalah terbatas. Jadi ulama-ulama mutakallimin mereka lebih memahami tentang apa yang nak dimaksudkan dengan jauhar dan arad. Jadi ditakrifkan jauhar itu sebagai al-juz'ul lazi la yatajazza, iaitu juzuk yang mana dia tidak lagi boleh dipecah. Jadi sifat jauhar ini adalah dia berdiri dengan sendirinya, seperti mana sifat zat tadi. Maka arad itu adalah sifat bagi jauhar. Maka arad itu dia mesti duduk pada jauhar. Contohnya macam sesuatu jauhar, iaitu atom. Atom itu apabila dia bergerak, sifat bergerak itu adalah arad bagi jauhar. Maka itu yang ditakrifkan sebagai jauhar dan arad. Maka setiap segala sesuatu yang berada di alam ini, tidak ada sesuatu pun yang terlepas daripada jauhar dan arad. Maka jauhar dan arad ini termasuklah benda. Semua benda itu adalah jauhar dan arad. Jadi cuma nama-nama bagi mereka itu dia tidaklah nama dia jauhar. Contohnya kita katakan seseorang itu disebut sebagai jisim. Sebelum tu kita faham dulu apa maksud jisim. Jisim pula adalah sesuatu yang terdiri daripada jirim-jirim. Contohnya kita ambil contoh air lah. Air itu adalah jisim. Dia jisim pula terbagi pada dua. Jisim itu ada jisim latif, ada jisim kasif. Jadi yang dimaksudkan dengan jisim latif adalah jisim yang lembut, manakala jisim yang kasif adalah jisim yang kasar. Jadi jisim yang kasar macam kita ni lah, jisim yang mana dia bersifat kasar, bersifat keras, bersifat boleh bersifat dia tidak boleh dimasuki. Dia berbeza dengan jisim yang lembut. Jisim yang lembut ni seperti cahaya. Cahaya itu juga adalah jisim, tetapi dia adalah jisim yang lembut. Manakala air juga adalah jisim, jadi dia juga adalah jisim yang lembut. Okey, manakala air itu terdiri daripada jisim, yang mana jisim tersebut jisim tersebut pula terkandung di dalam dia jirim-jirim, iaitu dia terdiri daripada jirim-jirim. Seperti yang kita tahu bahawasanya air itu terdiri daripada hidrogen, atom hidrogen dan juga molekul hidrogen dan juga molekul oksigen. Jadi hidrogen itu merupakan jirim dan oksigen itu juga merupakan jirim. Maka apabila bergabung keduanya, maka dia menjadi satu jisim. Contoh seperti dinding yang kita tengok tepi ni. Dinding ini adalah satu jisim yang mana pada dia terdiri daripada jirim-jirim. Banyaklah jirim, ada zinc lah, ada petroleum lah, ada berbagai-bagai molekul-molekul yang terkandung di dalam dinding. Maka itu yang dimaksudkan sebagai jirim. Manakala jisim itu apabila segala jirim-jirim itu telah pun bergabung, maka dia menjadi jisim. Maka jirim itu menjadi juzuk kepada jisim. Okey, boleh faham? Jadi bagi jisim itu ada bagi dia sifat. Maka bagi setiap jisim itu menjadi zat. Manakala sifat itu diberi di atas zat, maka jisim itu adalah satu zat. Okey, boleh faham? Jadi arad itu adalah satu istilah, iaitu sifat bagi jauhar. Iaitu jauhar itu adalah sesuatu al-juz'ul lazi la yatajazza, iaitu juzuk yang tidak lagi boleh dipecah. Okey. Jadi oleh kerana ulama-ulama khalaf, mutakallimin khalaf, mereka mentakrifkan al-alam ini sebagai kullu jauharin wa aradin, iaitu setiap yang terdiri daripada jauhar dan arad, maka tidak ada sesuatu pun yang berada di alam ini yang terlepas daripada sifat jauhar dan arad. Jadi jauhar itu adalah jisim lah. Jauhar itu nama bagi juzuk yang tak boleh dipecah lagi. Tapi apabila digabung, maka dia akan menjadi jisim. Jadi bila dia jadi jisim, maka dia adalah disebut sebagai
disebut sebagai jisim. Okey. Sekarang ni muka surat 80 masih lagi perenggan yang kedua ya. Fazatuhu ta'ala laysat bijismin ya. Okey. Okey. Okey, harap semua boleh kecap Okey, jadi yang disebut sebagai jauhar dan arat itu adalah tidak ada sesuatu pun daripada alam ini yang terlepas sifat dia daripada sifat jauhar dan arat ataupun jisim dan jirim Jadi semua yang berada di alam ini semuanya adalah jauhar, sama ada dia jauhar ataupun dia arat ataupun dia jisim ataupun dia jirim ataupun dia itu adalah zat dan sifat yang boleh faham zat dan sifat yang mana dia itu terdiri daripada jisim-jisim. Okey, manakala bagi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dia juga mempunyai zat dan dia juga mempunyai sifat. Tetapi zat dan sifat dia itu adalah berbeza dengan zat dan sifat bagi alam, iaitu zat dan sifat bagi makhluk. Sebab Allah Subhanahu wa taala zat dia bukan jisim, fazatuhu ta'ala laysat bijismin, dan zat Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim dan bukanlah arat. Jadi zat Allah Subhanahu wa taala bukanlah satu sifat. Zat dia adalah zat dan dia juga bukan arat. Dia bukanlah sifat bagi sesuatu jisim. Sebab arat ini contoh seperti arat itu yang lain adalah akal manusia. Jadi sebab itu Imam Zunnun Al-Misri rahimahullahu taala pernah menukilkan bahawasanya mahma tasawwarta bibalik fallahu bikhilafi zalik. Walau bagaimanapun engkau gambarkan Allah Subhanahu wa taala itu, maka sesungguhnya yang demikian itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalahan dengan yang demikian itu. Maka kalaulah akal manusia itu adalah jisim, otak manusia itu adalah jisim, manakala akal manusia itu kita sebut sebagai arat otak manusia itu sebagai jauhar dia ataupun jisim dia, manakala arat itu adalah akal tu, yang mana gambaran-gambaran yang terkeluar di dalam akal, maka kita panggil dia sebagai arat kita panggil dia sebagai arat lah, arat nisbi kita panggil. Arat yang mana dia bersifat sebagai sahaja. Jadi arat nisbi ini ataupun akal manusia ini dia mampu untuk menggambarkan sesuatu benda yang mungkin berada berjauhan daripada dia, ataupun mungkin dia tak pernah nampak, ataupun mungkin dia pernah nampak secara fitrah dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh digambarkan sebagai arat, sebab Allah Subhanahu wa taala bukan arat. Wala takhda'u lizaman awil makan, dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak tertakluk bagi dia itu masa dan juga tidak tertakluk bagi dia tempat. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala tidak tertakluk bagi dia masa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah pun wujud sebelum wujudnya masa. Jadi Allah Subhanahu wa taala kewujudan dia adalah melewati ataupun tidak terbatas dengan masa dan juga tidak terbatas dengan tempat. Allah Subhanahu wa taala telah pun wujud sebelum dia mewujudkan tempat, sebelum dia mewujudkan masa. Jadi masa tu apa benda masa? Masa itu apabila berlakunya pergerakan, apabila berlakunya putaran-putaran bumi ini, ataupun apabila berlakunya sesuatu pergerakan, maka wujudnya masa pada dia. Dan tidak ada sesuatu pun yang berada di alam ini yang tidak tertakluk kepada masa. Hal ini telah pun diketahui umum. Kita dah tahu bahawasanya alam ini semuanya tertakluk pada masa dan tempat. Tak pernah ada orang yang jumpa ada sesuatu makhluk ataupun ada sesuatu perkara yang ada dalam alam ini yang tidak memerlukan tempat. Tak ada. Semuanya ada tempat belaka. Jadi apa yang dimaksudkan dengan tempat? Apa yang dimaksudkan dengan tempat ataupun apa yang dimaksudkan dengan ruang? Apa yang dimaksudkan dengan tempat? Maka tempat itu adalah sesuatu yang memenuhi ruang, sesuatu yang mempunyai ruang, dan juga sesuatu yang mempunyai arah yang 6. Arah atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang. Jadi arah atas, bawah, kiri, kanan, depan dan belakang itu kesemuanya adalah makhluk belaka. Allah yang cipta sifat depan, sifat belakang, sifat kiri, kanan, atas dan bawah. Sebab semua benda itu adalah makhluk. Sebelum Allah menciptakan makhluk-makhluk dia, Allah telah pun wujud sedia kala
dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak tertakluk mengikut arah dia. Tidak ada arah, tidak ada masa, tidak ada tempat, tidak ada, dia bukan jauhar dan dia bukan arad. Jadi sebelum arah itu wujud, Allah telah pun wujud. Maka kerana itu, sebab itu kita tidak boleh nisbahkan bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu duduk pada suatu tempat, ataupun kita kata Allah tu duduk atas aras, Allah itu tertakluk pada masa, Allah itu terbang di udara dan sebagainya. Sebab apa? Sebab kalau kita katakan Allah itu bertempat, maka pasti dia akan memenuhi ruang. Memenuhi ruang tu apa? Maka apabila kamu masuk satu tempat, masuk satu bilik katakan, maka kamu telah memenuhi sebahagian daripada ruang bilik tersebut. Maka itu telah memenuhi ruang. Jadi ada sebahagian golongan pada zaman-zaman ini, mereka suka mengatakan bahawasanya Allah tu duduk atas aras, Allah tu duduk atas kursi, Allah tu terbang di udara dan sebagainya, sebagaimana yang didakwa oleh golongan Karamiyah dan juga golongan Musyabbihah pada zaman-zaman awal. Maka yang mendakwa demikian itu, maka sesungguhnya dia tak faham bahawasanya sebelum Allah menciptakan tempat dan Allah mencipta masa, maka Allah tidak bertempat dan tidak bermasa. Jadi selepas daripada Allah mencipta tempat dan mencipta masa, maka Allah tidak pun berubah. Sebab apa Allah tidak berubah? Allah tak boleh duduk pada tempat. Sebab kalau sebelum Allah mencipta tempat dan masa, maka Allah bersendirianlah demikian dia dengan sifat tempat, dia tidak bertempat dan tidak bermasa. Jadi selepas Allah mencipta tempat dan masa, maka pada waktu itu Allah dia tidak berubah. Sebab kalau Allah berubah, maka dia jadi makhluk. Sebab yang berubah ini hanya makhluk sahaja. Segala perkara yang mungkin dia berubah. Contoh macam kita daripada kecil kepada besar, daripada muda kepada tua, daripada sihat kepada sakit, daripada sakit kepada sihat, dan juga segala perkara yang berkaitan dengan alam ni semuanya berubah. Alam ini dulu muda, sekarang tua, dulu hidup, sekarang mati dan sebagainya. Jadi yang mengambil perubahan itu hanyalah makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebelum dia menciptakan segala sesuatu, sebelum dia cipta tempat, sebelum dia cipta masa, sebelum dia ada arah dan sebagainya, maka dia telah wujud tanpa semua benda tu. Dan selepas dia menciptakan, adakah dia berubah? Jadi kalau dia berubah, maka dia adalah makhluk. Yang berubah hanyalah makhluk sahaja. Sedangkan Allah itu tidak berubah. Sebab kalau Allah itu berubah, maka jadilah dia Tuhan, jadilah dia makhluk, iaitu perkara yang baru. Jadi itulah takrif bagi mungkin, iaitu sesuatu yang berubah itu, maka dia adalah mungkinul wujud. Dia daripada tiada kepada ada. Macam manusia ni, dia berubah daripada tiada kepada ada. Kemudian nanti dia tiada balik, maka dia bersifat dengan berubah. Maka setiap yang berubah itu, dia adalah mungkin. Dia boleh menerima kewujudan, dia boleh menerima ketiadaan. Okey. Li'annahu khaliqun hazil asya', kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah Tuhan yang mencipta segala sesuatu. Wa li'annahu kana wala zaman, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu sedia kalanya wujudnya iaitu kana, wujudnya itu sedia kalanya itu dia wala zaman, dan kewujudan dia itu tidak berhajat kepada masa. Sebab apa tak berhajat pada masa? Sebab dialah yang mencipta masa. Wala makan, kerana dia juga tidak bertempat, dan dia juga tidak bertempat kerana tempat itu dialah yang cipta. Jadi kalaulah setiap sesuatu yang berubah, maka kalau Allah berhajat kepada tempat, maka dia berubah. Maka apabila dia berubah, maka dia jadi makhluk, iaitu dia mumkinul wujud. Maka apabila dia bersifat dengan mumkinul wujud, boleh jadi sebelum ni dia tiada, kemudian dia ada. Kalaulah sebelum ni dia ada pun, tetapi apabila dia berubah daripada tidak bertempat kemudian dia menjadi bertempat, maka itu juga adalah satu perubahan, dan perubahan itu adalah merupakan petanda kepada kelemahan. Sebab sebelum dia tidak berhajat kepada tempat, tiba-tiba lepas dia cipta tempat, dia berhajat pada tempat. Itu masalah lah. Sebab yang mencipta sesuatu itu, yang mencipta sesuatu untuk digunakan hanyalah makhluk sahaja. Jadi kalaulah makhluk itu dia membuat sesuatu, dia tidak membuat sesuatu yang dia tak nak guna. Contohnya manusia cipta kerusi untuk apa? Untuk dia berhajat kepada kerusi. Manusia cipta kereta untuk dia berhajat kepada kereta. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ciptaan dia apabila dia mencipta, dia tidak berhajat kepada ciptaan dia. Sebab kalau dia berhajat kepada ciptaan dia, maka dia lemah.
Okey, kama anna sifatuhu laysat ka sifatil bashar. Begitu juga sifat Allah Subhanahu wa taala itu tidak bersifat seperti sifat-sifat makhluk. Seperti tidak bersifat seperti sifat-sifat manusia. Fa ilmuhu kasif, dan Allah Subhanahu wa taala ilmu dia itu menyingkap segala pengetahuan yang boleh diketahui terhadap sesuatu. Kasifun likulli asya. Walam yasbuq bijahlin, dan ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh kejahilan. Jadi tidak ada sesuatu pun perkara yang berlaku di alam ini yang berada di luar liputan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalaulah Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengetahui segala sesuatu, sama ada sebelum perkara itu berlaku, ataupun sama ada ketika perkara itu berlaku, ataupun sama ada perkara itu telah pun berlaku, maka ilmu Allah itu adalah lemah. Sebab itu sifat ilmu Allah itu dia berta'alluq dengan 3 ta'alluq, iaitu suluhi qadim, tanjizi qadim dan tanjizi hadis. Nanti kita akan bincangkan tentang ta'alluq sifat ini dalam perbahasan sifat ma'ani. Okey. Wala yazid wala yanqus, dan sifat Allah dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertambah dan juga tidak berkurang. Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah dan tidak berkurang. Ini maksud dia kalau dikatakan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu berhajat kepada tempat, maka sebelum ini dia tidak bertempat, kemudian dia berhajat pada tempat, maka itu telah memberikan satu tambahan ke atas zat dia. Maka itu adalah petanda kepada kelemahan. Dan Allah Subhanahu wa taala itu juga tidak berkurang. Tidak ada sesuatu pun daripada zat dan juga sifat-sifat Allah yang mana sebelum ini ada, tiba-tiba dia tiada. Tak mungkin berlaku begitu. Jadi kalau kudrah Allah, kekuasaan Allah, ta'alluq sifat Allah Subhanahu wa taala, dia boleh mewujudkan dan meniadakan sesuatu, maka sekarang juga dia boleh mewujudkan dan juga dia boleh meniadakan sesuatu. Kalau kita katakan dulu Allah boleh wujudkan aku, sekarang Allah tak boleh wujudkan anak aku pula, maka itu adalah mustahil. Sebab Allah Subhanahu wa taala sifat dia tidak berkurang. Sifat dia tidak berkurang dan juga sifat dia tidak bertambah. Kalau sifat dia bertambah juga, maka dia lemah. Sebab kalau sifat dia bertambah, contohnya seperti dulu Allah tak tahu, sekarang Allah tahu, maka itu memberi satu penambahan kepada zat dia. Dia bukan macam kita. Kita ni dulu kecil-kecil jahil, bila besar kita alim. Maka itu menunjukkan kelemahan kita. Kerana apa? Sebelum ini kita tidak ada ilmu, kemudian kita bertambah pada kita itu ilmu, maka tidak berlaku pertambahan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Sedia kalanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah sedia kalanya dia daripada sudut zat, sifat dan af'al. Sebab dia tidak berubah. Kalau dia berlaku pertambahan, maka berubah. Kalau dia berlaku pengurangan pada sama ada zat ataupun sifat dia, maka dia berubah. Dan berubah itu hanyalah berlaku kepada perkara yang mungkin sahaja. Walaysa qabilan lisahwi awil ghaflah, dan juga Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh menerima sifat lupa, sifat sifat lalai dan juga sifat pelupa, awin nisyan, awit taghyir bi khilafin ilmi al-bashar, iaitu dan juga Allah tidak boleh menerima sebarang perubahan. Contohnya manusia, dulu dia tak tahu, sekarang dia tahu, lalu bila dia tidak murojaah, maka dia jadi jahil semula ataupun dia lupa, bersifat dengan sifat lupa. Maka sifat manusia itu sentiasa berubah. Bi khilafin ilmi al-bashar, berbeza dengan ilmu manusia, sebab ilmu manusia ini dia berubah daripada tidak tahu kepada dia tahu. Wa hayatuhu azaliyatun abadiyatun ay lam tasbuq bil adam. Lam tasbuq bil adam, dan kehidupan Allah Subhanahu wa taala punya hidup itu dia adalah bersifat dengan azali dan juga dia adalah bersifat dengan abadi, kekal selama-lamanya. Iaitu maksud azali itu tidak ada permulaan bagi kehidupan dia dan juga tidak ada kesudahan bagi kehidupan dia. Iaitu yang dimaksudkan di sini adalah tidak dimulai oleh ketiadaan daripada kehidupan dia, wala nantahi, tidak berkesudahan bagi kehidupan dia kepada tiada. Wa hakaza baqiyatun sifatuhu ta'ala. Jadi yang demikian itulah demikian itu jugalah bagi segala sifat-sifat yang lain bagi hak Allah Subhanahu wa taala. Sifat qudrah, sifat iradah, ilmu, hayah, sama', basar, kalam, kesemua sifat-sifat itu dia tidak berubah. Sedia kalanya dia dengan sifat-sifat tersebut tanpa berlaku pertambahan dan pengurangan. Wa kaza fi'luhu la yushbihu
fi'lun ghairuhu fahuwal muhyi wal mumit. Dan begitu juga perbuatan Allah itu dia tidak menyerupai dengan perbuatan-perbuatan makhluk yang lain. Dan dia adalah yang menghidupkan, fahuwa al muhyi, dia menghidupkan, wal mumit, dia juga yang mematikan, wal munsi'u lil asya'i minal adam, dan dialah yang menghidupkan segala sesuatu daripada tiada kepada ada. Wallahu subhanahu wa ta'ala iza lam yakun mukhtalifan lil hawadis. Allah subhanahu wa ta'ala itu apabila dia itu kalaulah dia itu tidak bersalahan dengan perkara yang baharu, kalaulah dia itu tidak menyerupai dengan perkara yang baharu, kalaulah dia tidak bersalahan dengan perkara yang baharu, ataupun kalaulah dia menyerupai dengan perkara yang baharu, lakana mumasalan laha, maka nescaya dia pasti akan sama dari berbagai-bagai segi kepada segala sesuatu, kepada makhluk itulah. Walau kana mumathalan laha, kalaulah seandainya Allah itu menyerupai dengan sesuatu yang lain, lakana hadisan mislaha, maka nescayalah Allah juga menjadi baharu seperti mana baharunya perkara tersebut. Contohnya kalau kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala itu menyerupai dengan makhluk, contohnya dia duduk, dia berdiri dan sebagainya, maka pastinya Allah Subhanahu Wa Taala itu juga dia adalah baharu seperti makhluk tersebut. Sebab apa? Walaupun dia tak serupa sepenuhnya, tetapi dia serupa sebahagiannya. Maka apabila serupa sebahagiannya, pastinya dia memiliki sifat-sifat makhluk di dalam zat dia. Maka itu adalah mustahil bagi hak Allah. Okey, ini adalah dalil akli ya. Iza lam yakun mukhalifan lil hawadis lakana mumathalan laha. Saya ulang balik. Wallahu subhanahu iza lam yakun mukhalifan lil hawadis lakana mumathalan laha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu kalaulah dia tidak bersalahan dengan segala perkara yang baharu, maka pastinya dia menyerupai dengan perkara yang baharu. Maka walau kana mumathalan laha, kalaulah dia menyerupai dengan perkara yang baharu tadi, lakana hadisan mislaha, maka nescaya dia juga adalah perkara yang baharu. Wala yahtaju ila muhdis, dan dia tidak berhajat kepada yang membaharukan dia. Lakinnana ilmuna bil adillah, akan tetapi telah pun berada pengetahuan kita dalam ilmu kita dengan dalil-dalil yang yakin bahawasanya annahu subhanahu khaliqul wujud, Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta yang wujud, wa annahu muttasifun bil qidam wal baqa, dan dia bersifat dengan qidam dan juga bersifat dengan baqa. Wa ma kana asasul wujud wattasifu bil qidam wal baqa, dan asas kepada kewujudan dia, dan dia bersifat dengan sifat qidam dan bersifat dengan sifat baqa, la yakunu hadisan, tidaklah menjadi dia itu perkara yang baharu. Wa ma laisa bihadisun, dan bukanlah dia perkara yang baharu, wala yumathilul hawadis, dan dia juga bukanlah perkara yang menyerupai dengan perkara yang baharu, fi syai'in, walau sesuatu perkara pun. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, ila akhir al-ayah, laisa kamitsli, wa yaqulu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Okey, jadi kita dah pun sampai kepada penghujungnya. Kalau ada soalan, saya buka soalan sekejap. Mungkin saya boleh jawab kalau ada perkara yang kamu tak faham. Jadi kita akan sambung semula esok pada pukul 10. Dan saya bebasnya kalau kata masing-masing ada kerja ke apa, bolehlah selesaikan dulu dan mendengar rekod kemudian. Dan kalau nak barakah, lebih barakah lah Kalau nak lebih dekat berada dalam majlis ilmu, maka bolehlah join terus live saya pukul 10 esok. Jadi seperti hadis riwayat Nabi seperti hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Zar, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia dikatakan bahawasanya Abu Zar ini telah mafhumnya adalah perkara yang sesungguhnya perkara menghadiri majlis ilmu itu, walau mendengar satu ayat daripada ayat Al-Quran. Nabi kata kepada Abu Zar ini tadi, engkau berpagi-pagi untuk mendapatkan satu ayat daripada ayat Al-Quran, untuk mendalami ilmu terhadap satu ayat Al-Quran. Lalu Nabi kata bahawasanya tindakan itu adalah lebih mulia ataupun lebih baik, lebih afdal daripada kita mendirikan 1000 rakaat solat sunat.
100 rakaat solat sunat. Jadi kalau kita mempelajari satu ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, maka itu adalah terlebih baik daripada solat sunat sebanyak 100 rakaat. Solat sunat bukan solat wajib. Dan juga Nabi kata lagi bahawasanya Abu Zar ini berpagi-pagi. Dialah orang yang paling dahulu untuk mempelajari ilmu daripada satu bab daripada bab-bab ilmu. Maka kalaulah dia mendapatkan satu bab daripada satu bab ilmu, nescaya yang demikian itu adalah lebih afdal daripada solat sunat 1000 rakaat. Jadi solat sunat 1000 rakaat pun tidak menyamai dengan menghadiri majlis ilmu yang menghabiskan satu bab. Jadi kalau kamu fikir kalau kamu menghadiri majlis ilmu itu, maka keberkatan dia adalah lebih besar, lebih afdal daripada kita solat sunat 1000 rakaat. Hadis ini hadis ini dihukum sebagai sahih. Jadi bukan nak kata solat sunat itu tak bagus, jangan kamu pergi tinggal pula jangan pergi tinggal pula tapi solat sunat itu, kalaulah ada majlis ilmu, itu adalah terlebih afdal kamu menghadiri majlis ilmu, terutamanya majlis ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain atau ilmu akidah. Bukan pergi ceramah TV tu. Ceramah TV tu lain. Dia bukan ceramah buat lawak kerja, tak ada. Tapi menghadiri majlis ilmu itu, yang dimaksudkan dengan majlis ilmu itu adalah majlis ilmu yang berkaitan dengan ilmu fardu ain, iaitu ilmu yang kamu nak memahami akidah dan juga memahami hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ilmu yang dikatakan bahawasanya terlebih baik menghadiri majlis ilmu tersebut daripada solat sunat 100 rakaat ataupun solat sunat 1000 rakaat. Tu kena faham guys tu. Tapi jangan kata saya ni Ustaz Aida ni nak suruh dengar kuliah dia tak payah solat tarawih, tak Tapi saya nak katakan kelebihan orang yang menghadiri majlis ilmu berbanding dengan kelebihan orang yang bersolat sunat 1000 rakaat. Okey. Tadi ada soalan sekejap, saya tengok soalan saya terlupa pula. Ustaz nak tanya, kitab kita ni kaji ada tak dalam bentuk soft copy? Sebab ada antara kami yang tertinggal kitab di UKM. Nanti saya cuba cari. Saya pun tak ingat lah kitab apa Ustaz Rahman guna, saya pun tak ingat kitab apa tajuk dia ada kat depan tu. Rasanya ada ni. Cuba nanti kamu try cari tajuk kitab tu. Lepas tu kamu tekan dekat PDF tu .pdf. Rasanya ada kot. Rasanya ada. Kalau tertinggal kitab kat UKM pun tak apa, jangan risau. Kamu dengar je dulu pun tak apa. Ataupun kalau kamu dapat soft copy lebih baiklah. Ataupun kalau ada yang bagusnya, kalau ada kawan-kawan yang boleh nanti sebelum kita mulakan kuliah dalam pukul 9.30 tu, screenshot, tolong ambil gambar kitab tersebut, bagi pada kawan yang tak ada kitab gitu, biar dia boleh print siap-siap. Lagi baiklah. Boleh dia buat boleh dia buat maktub maksudnya dia boleh buat dobit maksudnya dia boleh tulis nota-nota kecil di kiri dan kanan dia. So nanti balik UKM tinggal tampal je nota tu dalam dekat dekat kitab dia. Tapi saya rasa kitab ni ada online ni rasanya. Okey. So ada lagi soalan tak? Kalau ada lagi soalan bagi tahulah Okey, hadis tadi telah dikongsi oleh Nazuha Rosli Jadi dia kata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Hai Abu Zar, engkau berpagi-pagi untuk mempelajari satu ayat daripada kitab Allah adalah lebih baik bagimu daripada engkau solat sebanyak 100 rakaat." Dan engkau berpagi-pagi untuk mempelajari, maksudnya engkau bergegas engkau segera pergi untuk mempelajari satu bab ilmu, kemudian diamalkan. Sama ada ilmu yang kamu belajar itu diamal ataupun tidak diamalkan, tetap ilmu tersebut adalah lebih baik bagi kamu daripada engkau solat sebanyak 1000 rakaat. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah Okey, jadi kita sambung kuliah kita esok pukul 10. Jadi terpulanglah, siapa yang termiss tak ada masalah. Nanti dia ada rekod balik. Cuma
seperti kata Nabi lah, kalau kita menghadiri majlis ilmu itu adalah lebih tinggi barakah dia, sebab orang yang menghadiri majlis ilmu ini adalah orang yang dinaungi oleh malaikat-malaikat di sekeliling dia. Jadi kalau kamu rasa tak nak termis, masuklah. Kalau termis pun tak ada masalah, nanti akan ada recording untuk exam. Okey. Jadi untuk peperiksaan nanti, untuk midterm nanti, kita akan buat online je. Sistem dia adalah open book. So kamu bebaslah nak search internet ke, nak guna online ke apa, tapi mengikut masa yang ditetapkan. Jadi kamu kena jawab exam. Untuk midterm dan juga exam akhir kita akan buat online. Jadi dalam masa yang ditetapkan tu, kamu kena ada jawapan dan juga kamu kena type jawapan tu. Lepas ni tak payah tulis dah, tak penat tangan. Type je, ikut kamu lah nak type apa pun, nanti saya baca lah. Kalau kena keyword dia, dapatlah markah. Tak kena keyword, tak dapatlah markah. Okey. Ada soalan lain tak? Okey. Ustaz, kalau kehidupan di syurga dikira sebagai baqa' aradi? Ya. Kehidupan di syurga adalah dikira sebagai baqa' aradi, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sifat kekal kepada manusia dan juga sifat kekal kepada syurga untuk kita kekal selama-lamanya. Jadi baqa' aradi itu dia bukanlah baqa' kerana zat dia, tetapi dia adalah baqa' kerana diberikan kekekalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila disebut sebagai diberikan kekekalan, itu memberi maksud bahawasanya kekalnya itu bukanlah disebabkan sifat diri dia tu sendiri yang kekal, tetapi kekekalan itu diberikan oleh Allah untuk sentiasa dia wujud yang mana telah menafikan sifat ketiadaan dia. Midterm kita tak tahu lagi. Nanti saya akan maklumkan apa-apa dalam UKM Folio lah. Yang penting kuliah ni dulu, kita nak habiskan cepat. Saya pun sebenarnya express sebenarnya, sebab tu saya buat 2 jam. Saya buat express ni supaya kamu dapat habis sampai bab nubuat ini. Dan tak perlu saya nak buat kuliah banyak sangat. Sebenarnya kalau boleh saya nak buat kuliah hari-hari, lagi senang, lagi cepat. Tapi tak apa. Kalau buku kat college tu, nanti kawan-kawan tolong snapshot lah. Snapshot, kemudian ambil gambar tu, kemudian kamu pergi print je dekat rumah. Dan boleh tulis dia punya maktub dia tu, ataupun dia punya dobek dia kat tepi tu. Jadi bila kamu tulis dobek tu, nanti nota tu bila kamu balik UKM nanti, kamu boleh ambil exam. InsyaAllah boleh balik nanti. Tak perlu risaulah. Tak adanya sampai setahun PKP ni. Setahun ni seronok lah saya. Kerja kat rumah je. Exam tak susah, senang je insyaAllah. Okey, ada soalan lagi? Kalau tak ada soalan, kita berhenti sampai sifat mukhalafah lil hawadis. Nanti kita akan sambung kepada perbahasan sifat qiyamuhu binafsihi. Okey, wallahu ta'ala alam. Semoga ilmu yang kita dapat ini penuh dengan barakah dan juga diberikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala kefahaman yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.